Okey, hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam penerangan hari ini bagaimana kita nak isi sales report daily yang kita perlu send dalam grup WhatsApp HQ. So, maksudnya semua orang perlu send uh, data yang sama dalam grup WhatsApp bila kita dah bina grup WhatsApp. Okey, so hari ni untuk game siapa yang buat untuk gaji basic RM50 dan komisen RM7. Bermaksud 45 bata yang ke bawah kita akan bagi basic. Walaupun dia jual 30 tetap kena bagi basic. Dan 46 bata dan yang ke atas kita perlu bagi komisen RM7 per item ataupun 1112. 46, 47, RM7, RM7 dan seterusnya. Okey, so dekat sini kita ada sales report daily daripada Scoop Creamy. So dekat sini first kita buat penerangan satu-satu lah, senang. Awal tulis hampa punya nama SSM punya syarikat. Kalau macam ni contoh kita ada Yan Pendang, tim baru kita yang buka di Yan dan Pendang, kedai Kaya Coop Enterprise dan nombor SSM dia di belakang dan seterusnya dekat bahagian sales report ni tulis kawasan. Kalau yang penang tulis yang penang, seat tulis seat, perlis tulis perlis. Okey. So kita ada bahagian kolom yang pertama iaitu nombor bil 1 2 3 4 5. Kalau ada staff lebih pada 5 orang, just key in masuk je 7 6 7 8 orang ke, tak kisah sampai berapa orang sekalipun tak ada masalah. Okey, dekat bahagian nama ni kita terus buat contoh, kita masukkan nama contoh staff kita yang pertama adalah Hashif. Yang kedua adalah Pun Kamal. Okey, Pun Kamal Adli Rocky. Hitam-hitam ya macam mana pun. Okey, itu tak ada masalah. So nak ikut masing-masing nama staff. Okey, dekat bahagian sini ice cream ataupun kolom ice cream dekat daripada atas sampai sini, masukkan jumlah berapa yang staff kita jual pada hari itu. Bukan berapa yang staff bawa keluar. Contoh dia bawa 4 tong 180 bata, tapi dia jual hanya 135, key in 135 sahaja dekat sini. Okey, jelas? Okey, 135. Kalau pun ni jual 100, masukkan 100. Kamal ni jual 90, masukkan 90. Adli ni jual 100. Rocky ni pun jual 100 juga. Okey, just key in saja berapa yang depa jual. Bukan berapa yang depa bawa keluar. Okey, untuk kun sama juga kita masukkan contoh setiap orang jual 20, 20, 20, 20 dan 20 juga. Okey, so dekat komisen ni sistem akan terus auto kira depa punya komisen. Kalau jual 135 bata, kita hanya perlu bayar komisen RM67. Tercampur depa punya gaji basic dekat sini RM50. So payment yang kita perlu bayar adalah 117 sahaja. Maksudnya komisen ni 70 sen ni dia dah campur sekali dengan kun. So kita tukar sikit lah kat sini. Kita tulis komisen sahaja. Okey, komisen ni dia dah total sekali dengan kun. Kalau contoh kun dibayar 2 kupang, kita hanya dia akan auto tulis komisen RM67. Ini dah siap semua. Okey. So ini adalah jumlah gaji yang kita perlu bayar dekat staff adalah 100 RM117. Okey, contoh pada hari tu hampa ada buat bonus, tulis bonus RM30. Kalau ni RM20, just masukkan bahagian bonus. Okey, bahagian kolom receive money adalah bahagian paling penting sebab kita perlu key in manual. Sama juga macam ice cream dan kun. Contoh staff pada hari tu dia jual 135 bata. Okey, sebelum tu kita kira dulu bahagian ice cream plus kun. Okey, ice cream plus kun ni adalah total jumlah duit yang staff perlu bawa balik sekiranya dia jual 135 bata dan 20 kun adalah RM735. Tetapi ada yang jual 16315, so dia akan ada duit lebihan, betul tak? Contoh receive money sepatutnya RM735 dekat sini. Tapi dia bawa balik adalah RM745. So bermaksud kita ada extra money RM10 disebabkan dia jual 16315. So harap hampa faham bahagian tu. Tetapi di bahagian pun ni dia sepatutnya bawa balik RM560. Tetapi bila hampa kira staff bawa balik duit adalah 530 saja, hampa just key in, dia akan nampak kurang RM30 ni. So bila dah kurang, so hampa terpaksa tolak depa punya gaji. So harap hampa jelas bahagian tu. Okey, kita teruskan, kita buat satu-satu juga. 90 adalah RM510, tapi dia bawa balik duit cukup-cukup. So dia
extra money tak ada. Dekat sini pun sama 560 just key in. Dekat sini pun sama, dia bawa balik 570. So ada extra money lebih kurang RM RM10. So dekat sini kita akan nampak balance money kita sepatutnya adalah 10 tambah 20, tapi disebabkan kurang 30 kita akan hanya ada lebih kurang, kita akan rugi RM10. Tapi tak apa, untuk rugi tu tak ada masalah sebab kita tolak untuk duit staff juga. Okay, so tak ada masalah untuk bahagian tu. Alright, so dekat sini bahagian kolom claim. So maksud dia staff yang ada buat belian barang dekat luar, barang-barang apa dia company, contoh plastik, bateri, apa-apa saja yang melibatkan barang company yang dia guna duit dia sendiri. So dia perlu bawa balik receipt dan kita masukkan bahagian nama dia. Contoh Hashif, dia buat claim pada hari itu adalah RM15.70. RM15.70. Okay, so dia akan naik total dekat sini. Alright. So untuk kolom bahagian receive money ni, dia akan ikut sama bahagian receive money ni. Okay, ni receive money, dia akan ikut terus. Kalau dekat sini tulis 3,000, dia akan naik sini dekat 3,000. Okay, so kita nak tahu berapa yang kita perlu back in dekat company, dekat bahagian ni. Dan kita tahu berapa yang kita dapat jualan pada hari tu. So kita perlu, dia akan total terus. Receive money berapa dekat sini, dan dia akan tolak net payment 530 yang kita bayar duit staff pada hari tu, dan dia akan tolak sekali duit RM15.07 bahagian claim. Kalau hampa ada admin sendiri yang hampa bayar sehari 30-40, masukkan dekat sini, dia akan auto tolak. Dan ini adalah jumlah jualan yang hampa akan dapat back in company ni. So hampa akan dapat jualan RM2,369.30. So hanya jual 525 bata, hampa akan dapat jualan 2,300, so lebih kurang 70,000 sebulan. Okey, untuk ni bahagian back in company, so hampa kena masukkan jumlah ni ke dalam bank. Alright. Okey, so selepas hampa masukkan, dia akan total sendiri semua dekat sini. Hampa akan nampak bahagian dekat PHQ ataupun adalah cost of goods sold ataupun modal aiskrim hampa pada hari tu. So bermaksud dia, back in company ni adalah jualan hampa RM2,369. Dia akan tolak jumlah modal aiskrim 1,575 kun RM200 pada hari tu. So total yang hampa perlu simpan untuk modal pada hari tu adalah RM1,775. So bermaksud keuntungan hampa dia akan tolak terus dekat bahagian profit sini. So maksud dia hampa akan untung RM594.03. Contoh hampa ada expenses hari tu nak bayar berapa, hampa just masukkan kat sini. So itu terpulang kalau ada expenses, kalau tak ada expenses tak payah letak apa-apa dekat bahagian situ. Okay, so itu untuk bahagian net profit. So hampa akan tahu jualan 525 bata 100 kun, hampa akan dapat untung RM594.30. Okay, so harap hampa semua jelas. Okay, ini adalah bahagian stok kita. Contoh hari ni dekat Pendang sampai 1,000 bata. Just key in masuk 1,000 bata. Dia akan terus tolak dengan berapa aiskrim yang dijual pada hari tu. Contoh kalau dia jual sekalipun 150, dia akan tolak 575. So balance ais yang hampa ada adalah 425. Sama juga kun pun benda yang sama juga. So kalau jual kun yang masuk 96, hampa jual pada hari tu adalah 83, akan ada balance 13. So yang penting bahagian balance ais ni kita perlu bawa ke next day. So maksudnya kalau hari ni 8 hari bulan 7, 9 hari bulan 7, kita akan ubah 9 hari bulan 7 dan check balik pada 8 hari bulan 7 balance berapa dekat sini, ambil 425, masukkan bahagian forward stock tu balik. Sama juga dekat bahagian kun ni. So itu saja untuk penerangan daily sales report. Dan pastikan hampa save harian, buat satu folder nama syarikat hampa, daily sales report, tulis tarikh dan save sebagai PDF, masuk ke dalam file. Dan itu saja. So terima kasih. So kita jumpa lagi pada next video. Kita akan buat penerangan sebagai tentang stock management dan penerangan gaji, dan kita akan buat penerangan serba sikit pasal accounting. So harap membantu serba sikit untuk semua tim kita yang berada di Perlis, Sek, Yan, Jitra, Sungai Petani, Pendang, Kulim, banyak lagi lah, Penang, Taiping, dan yang akan buka Ipoh. So kita akan berada di satu Malaysia dan kita menggunakan sistem yang sama. Sebab kami dah buat banyak benda, penukaran pasal benda ni supaya duit kita tak lari. Dan kita tahu berapa kita untung, dan kita perlu tahu berapa kita perlu ada modal yang kita keluarkan pada hari itu. So terima kasih. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.